alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam yang bahagia ini di dalam sebuah majlis ilmu, perkongsian agama, nasihat-nasihat agama, yang mana tema insya-Allah pada forum yang kita akan adakan pada malam ini adalah keluarga sakinah. Bagaimana kita nak mendapatkan sakinah, ketenangan, dan bagaimana kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berumah tangga. Ahli panelis pada malam ini merupakan yang tidak lain dan tidak bukan Ustaz Fadilatul Ustaz Salim Jasman, yang ramai daripada kita mengenalinya, dan juga Ustaz Suhaimi Fauzi. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ini dan memberikan kepada kita manfaat yang mana dengannya dapat kita melaksanakan ketaatan kepadanya insya-Allah taala. Jadi tanpa buang masa di mana dirahmati Allah, saya akan menunjukkan soalan yang pertama kepada Ustaz Salim Jasman berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan keluarga sakinah, dan juga apabila kita lihat kepada Al-Quranul Karim dalam surah Rum ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala apabila membicarakan tentang keluarga, Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Maka di sini kita ingin menanyakan Fadilatul Ustaz tentang apakah yang dimaksudkan dengan sakinah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terutama sekali kepada tuan moderator kita Al-Ustaz Anwar Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam majlis ilmu yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan hari ini ataupun topik maudhu' yang kita bincangkan merupakan topik yang biasa dalam keadaan hidupan keharian kita, menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Soal perkahwinan, soal yang biasa kita lihat di dalam alam atau masyarakat kita, ya. Kita ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Terutama bagi tuan-tuan yang berada di depan saya ini, tentulah sebahagian anak-anaknya sudah pun mendirikan rumah tangga. Bila anak-anak kita nak mendirikan rumah tangga, selalu kita rasa bimbang, takut-takut kalau mereka tu salah pilih. Maklumlah, anak-anak remaja sekarang, anak-anak WhatsApp, anak-anak message, anak-anak Instagram dan sebagainya. Jadi cara berfikir mereka dengan cara berfikir kita orang tua agak berlainan. Jadi sebab itulah anak-anak kita yang nak mendirikan rumah tangga ni, kita sangat-sangatlah galakkan supaya dia pergilah kursus rumah tangga, supaya mereka dapat maklumat yang baik tentang cara pemilihan calon, apakah tujuan dan matlamat mereka mendirikan rumah tangga, dan apa kesudahannya. Jadi kebanyakan yang mendirikan rumah tangga ni bela, terutama sekali kalau yang tak pernah belajar agama, yang tak ikut kursus rumah tangga, yang tak anggap agama ni sebagai cara ataupun peraturan hidup. Jadi mereka berpandukan kepada pandangan yang lahir saja. Tengok kalau yang laki-laki, tengok wanita yang cantik, ada potongan, itulah yang sepatutnya dijadikan isteri bagi mereka. Yang perempuan pula, dia pandang, tengok kalau laki-laki itu agak moden, cara pakai pun pakaian yang moden,
rambut berdiri, tak ada rambut melepek macam kita ni, tak ada. Dia yang berdiri punya lagi cantik. Kalau rambut macam Sosaimi tu dia tak mau terima dia nak yang berdiri, itulah yang cantik. Pakai cari orang seluar pun cari seluar yang belakangnya ada sikat, itulah pilihan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jumlah kegagalan rumah tangga di kalangan masyarakat kita masih lagi tinggi. Sejak saya bekerja tahun 1970 sampailah saya pensiun 2006, kemudian saya dilantik juga sebagai hakim sementara sampai sekarang, saya dapati bahawa masalah yang dihadapi oleh mereka itu masih sama juga, masih sama dan masih serupa, cuma bentuknya saja mungkin berlainan. Punca utamanya tidak lain dan tidak bukan ialah mereka tidak mempunyai pengetahuan agama yang secukupnya untuk memimpin rumah tangga bagi mendapatkan sakinah atau ketenangan dalam rumah tangga. Saya tak tahulah apa matlamat mereka ya. Jadi sebab bila saya kadang-kadang membantu pejabat pernikahan, temu duga pasangan-pasangan yang nak mendirikan rumah tangga, saya dapati masih lagi ramai yang tak sembahyang, yang tak belajar agama, yang tak mendekatkan diri kepada agama. Bagaimana kita nak mengharapkan orang-orang yang tak mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi seorang suami yang baik? Siapa yang nak bantu dia? Hati dia siapa yang nak tuntun? Begitulah juga bagaimana seorang perempuan kalau tidak punya pelajaran agama, tak sembahyang, tak solat, tak mengharapkan bantuan Allah, pimpinan Allah SWT, siapa yang nak pimpin dia? Sedangkan dia mempunyai keinginan, dia ada nafsu, dia ada emosi, ada perasaan, yang mana emosi, keinginan, perasaan ini semuanya perlu dibimbing oleh agama. Jadi sebab itulah kegagalan sebahagian besar daripada pasangan-pasangan muda ni, termasuklah pasangan lama lah. Sebahagian lah, bukan orang sini tak tahu kat mana lah orang sebahagian pasangan-pasangan lama pun menghadapi masalah, bukan masalah rumah tangga, tak merasa aman dan tenteram, sentiasa runsing dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok ayat yang dibacakan oleh Al-Ustaz Anwar tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itulah yang dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang berumah tangga. Kepada orang yang berumah tangga dihadiahkan, dianugerahkan oleh Allah dua perkara. Satu mawaddah, rasa cinta. Satu lagi rahmah, rasa sayang. Bila ada rasa cinta yang ada pada diri kita, maka kita bolehlah terima pasangan kita. Bila ada rasa sayang dan simpati kepada pasangan kita, kita tidak akan aniaya mereka. Nah, inilah dua perkara. Jadi dua sifat yang Allah kurniakan ni tak dibela. Tak dibela dan tak dihidupkan dalam kehidupan harian mereka, sehingga menjadi bela gitu. Jadi tak jadi orang yang cinta tu tak dapat berterusan, kasih sayang pun tak dapat berterusan kerana tak dibaja. Dia ibarat kita beli kereta lah, atau beli motor. Kalau kita beli kereta baru keluar daripada tempat jual kereta, kereta kita bukan main cantik dan bersih dan kilat sekali. Cuba kita biarkan kereta tu tidak dibasuh, sekali-sekali tidak dipolish, apa akan jadi kereta kita atau motor kita? Dia akan berlapuk. Jadi begitulah juga pemberian Allah atau kurniaan Allah kepada kita bila kita nak mendirikan rumah tangga. Kasih sayang dan rasa simpati ini kita tak bersihkan, tak baja dia dengan ajaran-ajaran agama, lama-lama dia pudar. Bila pudar, mula-mula cinta akhirnya tukar menjadi derita. Mula-mula sayang bertukar menjadi melayang-layang pula. Jadi kerana cinta mereka tu yang Allah berikan tu berdasarkan pada luaran saja, zahir saja, iaitu kecantikan, dan kasih sayang mereka pun kerana baru dapat, tentulah sayang. Lama-lama melayang-layang di bawahnya. Lama-lama melayang-layang di bawahnya. Jadi oleh kerana itu, pasangan-pasangan seperti ini dia tidak akan dapat rasa ketenangan. Kerana kedua-dua sifat yang Allah kurniakan kepada mereka itu tidak dibaja dengan sebaik-baiknya. Jadi kita nak dapat rasa ketenangan, bila kita hidup dalam rumah tangga tu kita rasa aman, jumpa keluar pasangan kita pun kita rasa tenteram dan aman, dan bila kita berbual pun perbualan kita membawa kepada ketenangan,
kita buat apa pun kita dapat merasakan kepuasan, itulah ketenangan. Tak ada gangguan-gangguan dari luaran. Kalau ada gangguan-gangguan pun kita anggap itu sebagai satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita memahami tentang konsep agama bahawa dalam hidup ni tak sunyi daripada ujian, maka disebabkan itulah kita dapat menangkis segala ujian-ujian tersebut menerusi doa, menerusi zikir dan menerusi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang rasa tenteram ni, orang ni adalah orang-orang yang tak berang. Saya perhatikan sebahagian daripada kita lah, mudah-mudahan kita tidak ya. Makin dia tua, makin panas baran. Tak kenapa pun tak tahu. Patut makin tua, makin sayang. Kita tengok pasangan kita sedih apa lembut hati kita. Jadi nak rasakan ketenangan tu patut mesti fikirkan apa orang kata ni, khidmat yang telah dicurahkan oleh pasangan kita terhadap kita. Kalau dah 20-30 tahun kita kahwin, kita rasa khidmat yang diberikan oleh pasangan kita itu adalah memuaskan. Jadi hargailah khidmat tersebut. Tengoklah usaha mereka. Kalau kita nak marah pun, nak gaduh ke, geram dengan dia pun kerana perkara yang kecil pun, kita fikirkan khidmat dia. Bila kita fikirkan khidmatnya, banyak kebaikan yang telah kita dapat rasakan. Kenapa mesti kita nak marah-marah, nak gaduh-gaduh sampai jatuhkan talak, lafazkan cerai, kemudian nak cari pasangan lain? Kalau dah umur-umur macam kita ni, kalau Anwar ni masih muda lain, tak apa Kalau masih muda tua-tua macam kita ni, dah ada cucu dan sebagainya, nak cuba cari pasangan lain. Saya dah berapa kali saya nasihatkan orang yang cari pasangan lain ni, orang lama-lama hidup ni, sama ada isterinya meninggal ke ataupun bercerai, dapat pasangan lain. Kalau saya yang interview, selalu saya ingatkan, Pak Haji, jangan mimpi nak dapat pasangan yang sama dengan arwahnya, atau jangan mengharapkan nak dapat pasangan yang sama seperti isteri yang pertama yang diceraikannya. Oh, saya boleh Ustaz? Boleh je, sebelum dapatnya saya boleh je kan, insya-Allah boleh. Nanti tengok sampai 3 bulan. Macam satu orang tu, saya bagi tahu dengan dia, dulu isterinya, arwah isterinya tu tak ada kerja apa-apa kat rumah. Jadi kalau seminggu sekali dia masakkan orang kahwin, 2 minggu ke sebulan sekali, isterinya sama-sama tolong. Tapi siang dua-dua duduk rumah. Duduk rumah tolong jaga cucu kalau cucu datang kat situ. Berlaku kematian, isteri meninggal, kahwin dengan perempuan baru. Yang perempuan baru ni pula aktif. Aktifnya apa? Dia memang daripada dulu, dah lama lah dia bertugas sebagai tukang urut orang bersalin. Jadi hari-hari keluar. Jadi waktu saya interview tu, saya beritahu dengan bakal suaminya tu, Pak Haji, ini orang rumah ni selalu keluar pergi urut, boleh terima. Dulu selalu kat rumah, bangun pagi nampak isteri kat rumah, dah lepas sarapan pun isteri kat rumah, makan tengah hari pun kat rumah. Yang ini katanya kadang-kadang kalau dah banyak urut sampai petang baru balik. Tak apalah, dia pergi urut lah, saya kat rumah sendiri. Jadi bila dah belum dapat tu memang dia kata boleh. Bila dah dapat, dah duduk sama isteri, saya keluar pergi urut sana, dah rasa kesunyian, bising pula. Apa ni, saya keluar je, aku tak dijaga. Jadi anak-anaknya bagi tahu saya, Ustaz, bapak saya ni dah tak boleh dengan dia. Saya kata dengan anaknya, daripada dulu waktu nak kahwin pun saya dah ingat bapaknya, jangan kahwin kalau boleh. Tapi tidak juga. Kalau tidak juga, pergi mahkamah, line up. Bukan boleh bercerai begitu saja, kena queue. Ya, daftar nama dulu, baru boleh kan. Ini sebagai contoh lah, di mana kalau kita dah dapat yang ada sekarang, dah bagus, dah kita rasa tenang bersama-sama dengannya, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah apa orang kata tu, rahmat Allah kepada kita. Allah dah tetapkan kita dengan pasangan yang ada, kita rasa tenang, tenteram, tak ada perkara. Walaupun barangkali kita rasa dah tak cantik, dah tua, mana nak cantik. Jangan tengok muka isteri kita saja, tapi tengok juga muka kita. Tengok cermin dulu, masih lawa lagi ke, masih tegang lagi macam Ustaz Suhaimi gini, urat dah keluar. Jadi tak sama, kita nampak isteri kita uratnya dah terkeluar-keluar, habis kita tak nampak urat kita dah keluar-keluar. Tak nampak kan? Kita nampak orang punya urat, kita nampak pasangan punya urat, kita tak nampak pasangan kita. Kita nampak isteri kita terbenjol-benjol mukanya, tak macam dulu rata, apa, licin macam apple hijau gitu kan.
Jadi kita tak tengok ke kita punya muka ni masih macam apple lagi ke? Pun ada juga benjol-benjol, ada gunung juga kadang-kadang kan. Jadi selalu kita tak pernah mengukur diri kita sendiri, menilai diri kita. Kita menilai pasangan kita. Jadi bila kita menilai pasangan kita atas dasar apa orang kata, atas dasar bukan dasar ihsan, tapi atas dasar nafsu. Kita kata ni dah tak cantik. Lebih-lebih lagi kita jumpa kat luar, makwa kat luar tu lebih hebat daripada isteri kita. Betul hebat, betul cantik, betul pipinya macam buah pauk di layang. Tapi sama tak layanan yang dia boleh berikan kepada kita selama kita berumah tangga? Sama atau tidak? Banyaklah saya perhatikan kalau orang-orang yang tersangkut kerana nafsu, akhirnya susah sendiri. Rumah tergadai. Akhirnya tumpang rumah anak pun kadang menyampah tengok bapa dan sebagainya kerana tergesa-gesa membuat keputusan. Jadi sebab itu saya katakan sebaik-baiknya kalau kita orang kata dapat isteri atau suami yang baik, yang kita sejak kita kahwin tak ada gaduh besar, dan sampai sekarang pun alhamdulillah kita rasa tenang. Itu adalah satu rahmat dari Allah SWT yang dikurniakan kepada kita. Kita berdoalah kepada Allah, minta Allah kekalkan kita, rapatkan lagi kita, agar kita dapat terus menjaga perkahwinan ini sampai ke akhir hayat, dan sampailah sebagaimana yang litas kunu ilaiha, supaya kamu dapat rasakan ketenangan dalam diri kamu. Mudah-mudahan mukaddimah yang saya berikan ini memberikan kita berfikir bagaimana cara kita nak mengekalkan ketenangan yang telah kita perolehi, insya-Allah. Itu saja Ustaz. Jazakumullah khair kepada Ustaz Salim Jasman. Beliau telah masya-Allah memberikan beberapa butiran-butiran yang sangat penting, masya-Allah. Pertama sekali Ustaz Salim Jasman, beliau menekankan kepentingan mempelajari ilmu agama. Yang mana beliau mengatakan daripada masalah pasangan yang ada pada zaman sekarang adalah mereka kurang mempelajari ilmu agama. Maka kejahilan ini merupakan satu perkara yang kita elakkan, insya-Allah. Dan selepas itu beliau menekankan dua perkara seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Rum berkenaan dengan mawaddah dan rahmah. Yani Allah Subhanahu Wa Taala dia akan memberikan kecintaan dan juga yakni kasih sayang yakni kepada pasangan-pasangan apabila mereka melaksanakan perintah Allah, apabila mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari agama dan mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan anugerah ini kepada kita, insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Salim Jasman, insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripadanya dan dapat kita mengamalkannya, insya-Allah taala. Jadi seterusnya, jemaah dirahmati Allah, insya-Allah kita akan tujukan soalan kepada panelis kita yang kedua, Ustaz Wahimi Fauzi. Dan soalan yang kedua ini bersangkut paut dengan tanggungjawab isteri kepada suami. Kita baru-baru ni Ustaz, kita mendapat beberapa aduan daripada pihak suami dan sebagainya, mengatakan isteri mereka tidak berterima kasih, isteri mereka tidak melaksanakan ketaatan kepada mereka dan sebagainya. Dan juga kita ada dalam perkara ini hadis Nabi SAW, Nabi ada memberikan amaran kepada isteri-isteri yang tidak mentaati suami-suami mereka, seperti mana Nabi mengatakan daripada sebab azab pada hari kiamat bagi kaum wanita ini disebabkan mereka yakfurna al-ashir, yakni tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka. Mungkin Ustaz boleh mengkupaskan sedikit tentang kepentingan ini berkenaan dengan tanggungjawab isteri ini kepada suami. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Al-Fadhil sahabat saya sendiri, Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar,
Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Salim bin Jasman. Saya muliakan juga sekian jawatan kuasa pengurusi dan imam-imam serta bila-bila dan para jemaah Masjid Khalid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tadi Ustaz Salim Jasman sebagai seorang yang sangat pengalaman dalam bab ini ada menerangkan tentang apa yang sepatutnya kita sebagai seorang suami, ya, kita pupukkan dalam hati kita ni perasaan mesra dan kasih pada isteri kita sendiri. Sebenarnya ini adalah pada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahawa baginda Nabi SAW orang yang paling baik muamalahnya, usrahnya dengan para isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi soalan yang datang pada saya pula adalah 180 degree berbeza, ya, nak banding apa yang Ustaz Salim terangkan tadi, ya, iaitu saya diminta kupaskan tentang isteri pula, bagaimana isteri yang salihah, bagaimana isteri yang sepatutnya melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya, ya. Jadi saya cuba orang kata tackle dalam bab tersebut, ya. Tuan-tuan dan sekalian, mungkin selama ni orang perempuan dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita tengok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila wafatnya ataupun apabila waktu hidupnya baginda dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Waktu baginda Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha masih hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak pernah berpoligami dengan sesiapa pun. Ya, Nabi bersama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehinggalah beliau wafat, dan lama setelah beliau wafat pun baginda Nabi SAW masih lagi mencintai Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, kenapa agak-agak, tuan-tuan? Ya, ibu-ibu tolong ambil perhatian, ya. Cuba kita tengok satu peristiwa, tuan-tuan, bagaimana taatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang isteri yang sangat taat, sedangkan beliau seorang yang mulia dalam masyarakat. Beliau seorang ahli peniaga, ahli korporat yang berjaya, tuan-tuan. Seorang yang dipandang mulia oleh masyarakat, merendahkan egonya, tidak bersikap sombong pada suaminya. Contohnya apa, tuan-tuan? Kita tahu tak? Cuba tengok sewaktu baginda Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW suka beruzlah di suatu gua, namanya gua apa? Gua Hira. Ya, baginda Nabi SAW naik ke sana. Okey. Dan dalam sejarah mengatakan ada beberapa kali Siti Khadijah binti Khuwailid menghantar makanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau telah menyokong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan Allah sekalian, kita rata-rata ramai pernah pergi ke Mekah, ya. Kita ada di antara kita yang dah sampai ke Gua Hira. Hari ini nak sampai ke Gua Hira pun, kalau awak bagi saya peluang pun, mungkin saya tolak. Pasal saya kasih orang lain naik, saya tak payah naik kat bawah, saya istilam je. Ya. Tapi bayangkan, setelah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu menghantar makanan dalam keadaan dulu, tuan-tuan, seorang isteri yang disegani, yang tinggi dia punya level, tuan-tuan, seorang yang hartawan dan rupawan, jatuh ke egonya tadi, tuan-tuan, berkhidmat pada suaminya. Ya. Dan bagaimana kita tengok sewaktu baginda Nabi SAW dapat wahyu, beliau pergi kepada siapa? Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang banyak menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat itu peranan seorang isteri. Dan kita lihat macam mana baginda Nabi SAW sangat menyayangi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tuan-tuan dan Allah sekalian, bagi ibu-ibu orang perempuan, saya kira insya-Allah lah mudah mereka nak masuk syurga, tuan-tuan. Mudah mereka nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pertama sekali, kalau kita bandingkan, orang perempuan ni dia tak dituntut sembahyang Jumaat pun. Dia tidak dituntut untuk sembahyang penuh ke sembahyang berjumaat di masjid sekalipun. Betul tak, tuan-tuan? Beliau dituntut sembahyang di rumah saja. Nampak? Yang dituntut siapa? Kita lelaki. Betul? Tapi bagaimana mereka nak dapat kekeraman Allah? Taat pada Allah, taat pada Rasul, buat apa yang wajib, taat pada suami tadi itu. Layan suami betul-betul. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmizi. Ya.
Mana-mana wanita, mana-mana isteri meninggal dunia sebelum suaminya, dan suami dia redha dengan perbuatan beliau, cara beliau melayani, akhlak beliau pada suami beliau, cara beliau melayani suami beliau, ya, wa zawju anha radin dakhalatul jannah. Nabi sebut, insya-Allah dia masuk surga, tuan-tuan. Begitu maknanya. Ya. Hari ini tuan-tuan Allah sekalian, keadaan kita berbeza, ya. Di Singapura, Ustaz Salim, alhamdulillah banyak pengalaman daripada saya, jauh dari sini. Saya pun baru ni pun saya tengok benda nak nikah ke orang, saya interview, dapat peluang, dapat belajar dan sebagainya, Ustaz. Kita tengok rata-rata 95%, 90% orang perempuan bekerja. Ya. Tuan-tuan mati Allah sekalian, orang perempuan keluar bekerja dengan niat dia nak bantu suami dia, nak perkukuhkan ekonomi keluarga dia, mudah-mudahan dapatlah ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila mana beliau menyakiti suaminya dengan memperlekehkan pemberian suami kerana dia rasa dia sudah hebat. Minta maaf tuan-tuan, ya. Inilah Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu, pemberian kamu, jangan kamu batalkan pahala tersebut dengan man, banyak mengungkit, wal adha, dan menyakiti. Lebih-lebih lagi yang disakiti itu suami dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Ini kita nak tegang, nak terangkan sikit. Ya, di samping suami ada peranan, isteri pun ada peranan. Minta maaf, bukan saya bias, tapi soalan datang kepada saya, soalan ni saya kena jawab. Ya, minta maaf lah perempuan. Ini tuan-tuan macam Allah sekalian. Ya, saya pernah biasa, saya kadang-kadang bila saya interview orang nak menikah ni, saya ambil peluang tanya dan sebagainya. Saya tanya, kenapa awak bekerja, Kak? Orang perempuan cakap, Ustaz, saya kesian suami saya bekerja ikhlas kerana Allah. Bila saya bekerja, Ustaz, anak-anak saya dapat pendidikan lebih baik. Kalau saya tak bekerja, suami seorang bekerja, anak saya tak mampu saya hantar pergi tuition sekalipun. Bila saya bekerja, tuan-tuan, Ustaz, saya punya duit gaji ni saya boleh contribute untuk anak saya pergi tuition, anak saya boleh belajar lebih baik lagi. Benda baik, insya-Allah, ya. Dan banyaklah, ya. Cuma tuan-tuan, benda ini semua, apa ganjaran yang dapat, ganjaran yang baik akan masuk hangus, tuan-tuan, apabila isteri menyakiti suami dia, mengatakan, awak ni, saya kerja, sebab itu kita hidup senang. Kalau saya tak kerja, kita pun susah merepek macam orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini tak mahu. Sebagai seorang mukminah, orang muslimah yang beriman dan bertakwa, yang ada akhlak, ini benda tak seharusnya keluar dari lidah mereka. Ya, apatah lagi menyakiti hati suami. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tuan-tuan dan Allah sekalian, orang perempuan, jagalah hati suami baik-baik. Ya, mesti pandai mempengaruhi, ataupun orang kita bagi macam mana katakan, saya tengah cari apa jawab, apa perkataan yang baik, ya. Maknanya mengambil hati suami, pukau suami supaya suami tak keluar pergi tempat lain. Itu penting. Pasal apa suami cakap, Ustaz, saya pergi ke, maaf cakap, ada yang geng nakal-nakal ni, bukan orang sini, orang tempat lain. Saya pergi office, Ustaz, saya punya office mate bau wangi, Ustaz. Bila saya balik rumah bau minyak angin, Ustaz. Jangan salahkan saya. Ini pun benda-benda yang perlu kita tengok lah, kan? Both party, suami pun kena ambil kira juga. Tapi soalan saya pada saya pasal ni, saya cakap lah, tak maaf, bukan bias. Okey, ini maknanya. Ini benda-benda kita kena jaga, tuan-tuan Allah sekalian, ya. Orang perempuan tak apa, dia invest sikit supaya suami dia nampak dia cantik. Dia berhias ni, tuan-tuan. Orang perempuan berhias hanya untuk suami, bukan untuk orang lain. Bila dia keluar dia berhias. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafa asy-syaitan. Perempuan ni aurat jika dia keluar, bukan dengan suami dia, dia keluar happy kat luar, dia rasa kat luar lebih aman untuk dia, lebih happy untuk dia, dia mesti nak keluar. Istashrafa asy-syaitan. Siapa yang sambut dia, tuan-tuan? Na'udzubillah min dzalik. Jadi perhiasan diri dia tu, wala yubdina zinatahunna, jangan mereka hiaskan ataupun nampakkan perhiasan mereka, kecantikan mereka, kecuali pada suami mereka. Hari ini dia terbalik, bila keluar pakai cantik, depan suami tak peduli. Ini tak betul. Tuan-tuan sekalian, kita tengok, tuan-tuan, hatta dalam masalah rumah tangga, tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tegur ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita baca surah Al-Ahzab, ya, dan kita tengok dalam rumah tangga Nabi SAW pun ada berlaku perbalahan seperti orang biasa. Allah ceritakan, macam mana kita tahu? Allah ceritakan dalam surah At-Tahrim. Allah ceritakan sebagai pengajaran bagi kita, ya, yang maksumnya Nabi Muhammad SAW, yang isteri-isterinya masih perlu dididik dan Rasulullah mendidik. Apa lagi? Dalam surah Al-Ahzab kita lihat, dalam surah An-Nur bagaimana Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam hadis al-ifki. Kita tengok, ya. Ini itu maknanya tuan-tuan. Maksudnya di sini ialah bagaimana orang perempuan ini suami dia mendidik. Sebab tu Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Orang laki-laki ini dia yang membimbing orang perempuan dengan sifat Allah beri pada dia. Orang perempuan pun dia nak jadi dua-dua. Apa yang kelebihan lelaki dia nak, kelebihan perempuan pun nak. Nescaya dia tak akan jadi perempuan atau lelaki, dia akan jadi makhluk nombor 3. Itu maknanya. Ya, tuan-tuan sekalian. Jadi orang perempuan ni tuan-tuan ada peranan dalam rumah tangga sangat besar. Kita tengok dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, ya, apabila Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan umrah orang Islam, Nabi SAW suruh umat Islam bercukur dan bayar dam. Umat Islam agak terkilam, pasal apa kita dah kuat sekarang, kenapa kena layankan orang musyrik ini? Nabi SAW masuk ke kemah Ummu Salamah radhiyallahu anha, mengatakan apa? Aku takut umat Nabi Muhammad SAW ini akan kena balak dan musibah macam umat sebelum aku, kena ingkarkan Nabi mereka. Siapa yang tenangkan tuan-tuan? Ummu Salamah radhiyallahu anha sebagai seorang isteri tuan-tuan, jumpa bagi tahu Rasulullah SAW dengan cara yang sangat lemah lembut dan baik. Wahai tuan hamba, maksudnya wahai tuan hamba, saya kira ada baiknya kalau tuan hamba terdahulu yang keluar cukur dan sembelih kambing, maknanya bayar dam. Tuan hamba mulakan terlebih dahulu, insya-Allah yang lain akan ikut. Benar tuan-tuan? Rasulullah SAW tak cakap kau bini kau tahu apa, bukan pergi perang pun. Yang jera perangnya aku contohnya kan. Nabi tak macam itu tuan-tuan. Ini penting peranan seorang isteri. Sebab itu tuan-tuan, kita perlukan seorang isteri lah untuk nak kita apa dalam kehidupan kita ni tuan-tuan. Dan isteri ada peranan, ya. Dan isteri insya-Allah bila mana kita tengok masalahnya antara dia banyak sebab, saya ambil satu sebab. Rata-rata bila kita tanya orang-orang kita ni, rata-rata kita tanya, kalau awak nak kahwin, Ustaz pun tahu, Ustaz Salim Basman selalu sebelum nikah dinasihatkan pengantin. Kita ada cara kita lah, tak boleh bilang semua ada cara kita. Ustaz akan nasihatkan sebagai orang lama, ya. Kalau kadi-kadi baru cepat-cepat datang nikah tu nak balik. Kalau kadi lama mungkin nasihatkan dahulu, bagus, ya. Tapi kita tanya, rata-rata kita tengok masih lagi terlalu ramai yang tidak betul-betul belajar agama. Jadi tuan-tuan, bila orang perempuan isteri ni, bila dia rasa suami dia suruh dia buat air segelas, pada dia ego dia jatuh, kenapa aku bisa buatkan untuk kau? Dia dah terlalu kebaratan. Barat lah, bukan kebarat, kebaratan. Too westernized. Orang-orang western ni tuan-tuan, masing-masing suami sendiri, isteri sendiri, masing-masing apa? Berdikari sendiri. Dalam Islam, isteri buatkan suami air tuan-tuan, suami minum sedap, happy, apa hukum ni tuan-tuan? Mungkin itu sebab dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suami isteri masakkan suami atau hidangkan pada suami, silakan bang makan, abang nak suap bang, contohnya lah. Kan? Kalau nak suap kan, jangan pula suami tu buang terbiak, kan? Biasanya kalau yang dah lama macam Ustaz cakap ni susah sikit, kalau baru lain sikit, kan? Tapi tak ada, baru ke lama sama juga, ya. Itu maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam mana besar pahala. Tengok pahala tu kat mana. Subhanallah. Ya, baru rumah tangga aman. Betul tak? Ini belum masuk lagi cabaran-cabaran hari ini dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Telegramnya. Iblis syaitan pun masuk tasallul dalam bahasa Arab. Dia masuk senyap-senyap. Yes. Ya, kuat macam mana sangat orang perempuan iman sekarang. Kuat macam mana iman suami sekarang. Benda-benda mencabar. Betul? Ini benda-benda insya-Allah Allah piadalah dengan amal ibadat.
dengan amal kita, dengan kaedah sebagai suami, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah kahwin 30 tahun pun jangan lupa doa, ya Allah kekalkan rumah tangga aku agar aman. Jangan saya dah 30 tahun kahwin dah happy, tak ada. Ustaz pengalaman 40 tahun kahwin pun bercerai juga, bukan tak ada. Kan? Ini masalahnya sekarang. Baiklah, insya-Allah ini baru part 1. Nanti kita laju lagi sikit masuk game 4 ini, insya-Allah. Saya serahkan pada Fadil Ustaz, silakan. Jazakallah khair, kita mengucapkan kepada Ustaz Suami Fauzi. Mungkin saya memberikan sedikit khulasah apa yang saya fahami daripada perkara yang disebutkan oleh beliau. Alhamdulillah. Jadi Saya rasa beliau membicarakan yang ini tentang kepentingan untuk kita melihat kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukilkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dan saya merasakan ini adalah perkara yang sangat penting sekali untuk kita merenungkan. Perkara yang kedua berkenaan dengan kisah di Hudaybiyah, yaitu di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Dan beliau juga membicarakan ini tentang kepentingan bagi isteri-isteri untuk mentaati suami-suami mereka. Disebabkan kita lebih-lebih lagi pada zaman seperti ini, kita ada sedikit fahaman-fahaman yang kita influence daripada barat dan sebagainya, yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi sebagai seorang muslimah, maka perlu kita mempelajari ilmu agama dan perlu kita mempelajari tanggungjawab kita supaya kita dapat mentaati dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga kita. Begitu juga bagi isteri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua insya-Allah barakah dan menjaga kita daripada segala bencana dan daripada segala bala dan kesusahan insya-Allah taala. Dan insya-Allah seterusnya jemaah dirahmati Allah, kita akan kembali kepada Fadilatul Ustaz Salim Jasman, dan soalan yang kita tujukan kepada beliau adalah memandangkan kita dalam zaman ini dan penuh cabaran. Kita lihat suami ataupun kaum lelaki menghadapi cabaran-cabarannya. Begitu juga dengan kaum wanita menghadapi cabaran-cabarannya. Daripada cabaran yang dihadapi oleh kita zaman sekarang ini adalah cabaran ideologi ataupun fahaman-fahaman seperti mana disebutkan oleh Ustaz Suhaimi tadi, yang bercanggah ini dengan Islam. Jadi kita nak tujukan soalan ini kepada Ustaz Salim Jasman untuk memberikan nasihat yang umum insya-Allah. Nasihat bagi mereka-mereka yang belum berkahwin dan juga bagi mereka-mereka yang telah berkahwin, bagi lelaki dan juga bagi wanita, berdasarkan dengan pengalaman beliau dan konteks ini, masalah yang kita menghadapi di Singapura ini. Dan kita mengharapkan Fadilatul Ustaz ini dapat memberikan nasihat insya-Allah pada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Ustaz Anwar. Kita dah dengar dengan panjang lebar tentang kegenjutan seorang isteri dalam rumah tangga. Tapi apa yang diceritakan oleh Ustaz Suhaimi tadi bukan semuanya berlaku. Isteri-isteri kita insya-Allah taklah macam itu. Ini ada isteri yang macam itu, bukan tak ada Sebab dalam dunia ni mesti ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang betul-betul baik, ada yang sederhana. Jadi bila saya ditanya oleh Ustaz Anwar tadi, apakah persiapan yang harus ada bagi pasangan-pasangan atau remaja-remaja yang mendirikan rumah tangga? Kita orang tua juga memainkan peranan, bukan anak-anak saja memainkan peranan, tapi kita juga memainkan peranan dengan memberikan bimbingan kepada mereka. Memberikan bimbingan kepada mereka cara yang betul untuk mendirikan rumah tangga. Yang penting sekali kita nak pastikan bahawa anak kita yang nak mendirikan rumah tangga, sama anak kita lelaki atau anak perempuan, pastikan yang mereka tu benar-benar telah menjadi orang yang baik, iaitu yang soleh dan yang solehah, yang boleh menerima tanggungjawab dan kewajipan sebagai suami dan isteri dalam rumah tangga. Ini yang penting dipahamkan kepada mereka. Sebab perkahwinan ini adalah satu syariat yang baik. Suami isteri yang mendirikan rumah tangga pun Allah mengharapkan mereka tu menjadi orang-orang yang baik. Dan kalau kita nak mendapatkan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kata Ustaz Suhaimi tadi, walaupun kita dah lama berkahwin, kita perlu doa. Doa ni hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
Allah tu baik, bersih, dan dia tidak terima sesuatu dari kita melainkan yang baik-baik saja. Jadi kalaulah umpamanya pasangan tu nak berdoa supaya mendapat kebahagiaan, ketenangan, sebagaimana mereka kadang-kadang bila diinterview oleh radio, mereka jawab kalau boleh rumah tangga ni nak sampai ke Al-Jannah, memang baguslah, sampai ke syurga. Tapi bila kita interview dia, tanya dia, sebagaimana Ustaz tadi sendiri pun yang masih lagi aktif dekat ROMM pun masih lagi mengatakan bahawa banyak lagi yang tak mendirikan solat. Bagaimana nak pimpin rumah tangga sampai ke Al-Jannah? Nak pergi rumah tangga sampai Al-Jannah mesti mematuhi segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi yang paling penting sekali, kita mestilah nasihatkan anak-anak kita supaya pergi belajarlah agama sebagaimana yang disarankan oleh Ustaz Anwar tadi. Belajar agama itu paling penting. Kita terlalu sikit sangat bapa, ibu dan bapa yang menggalakkan anak-anak remajanya pergi belajar agama. Di Singapura nak belajar agama tak susah. Di mana-mana tempat semua ada masjid. Dan setiap malam ada kelas agama mengikut peringkat masing-masing. Hingga ke hujung minggu pun ada kelas agama. Jadi mereka ni anak-anak kita tak boleh bagi alasan, tak boleh terima alasan bahawa dia tak ada masa dan sebagainya. Hari-hari kerja daripada pagi keluar 7.30 pukul 8 boleh sampai petang balik pukul 6 boleh, malam kadang-kadang free. Kenapa satu minggu sekali malam tak boleh pergi belajar agama? Jadi yang sebaik-baiknya kalau kita agak lihat nak menyuruh anak-anak belajar agama, kita sendiri pun sama-sama pergi belajar. Jadi dengan itu memberi perangsang kepada anak tadi untuk belajar. Sebahagian orang dia ada duit lebih sikit, dipanggil ustaz datang rumah, dibuat peraturan bahawa pada malam sekian-sekian malam abah nak pastikan semua orang mesti ada di rumah. Bukan mak saja dengan abah di rumah, tapi mak, alung ke, anga ke, atau adik ke, abang ke dan sebagainya, semua di rumah. Dia pastikan, panggil ustaz, datang ke rumah atau ustazah datang ke rumah, membimbing mereka dan anak mereka. Walaupun si bapa ni atau si ibu ni dah barangkali ilmunya dah tinggi sikit, tak apalah, kerana nak meraihkan anak-anak kita rendah diri pun tak apalah. Itu pun satu cara yang betul. Itu satu cara yang baik. Sebab kadang-kadang sebagian anak-anak ni nak pergi masjid, dia malu, tak biasa masuk, segan dengan makcik-makcik yang lain, orang yang lain, kecuali kalau ada orang yang pimpin dia kan. Jadi itulah obat yang paling utama dan penting dalam kehidupan untuk menjadi seorang suami yang baik, dari isteri yang baik. Sebab Nabi pun mengatakan bahawa pilihlah fadfar bidzatid din, pilih pasangan yang ada agama, bukan yang beragama, yang ada agama, yang memahami agama dan yang menjalankan, mempraktikkan ajaran-ajaran agama. Sekarang ni hanya pilih yang beragama aja, yang mempraktikkan tak ada. Tadi siang saya jalankan nikah, saya tengok markah semua satu-satu ni apa benda ni, saya kata. Nak jadi suami, nak jadi isteri, markahnya satu-satu. Markah satu tu maknanya teruk lah agamanya, maknanya tak sembahyang langsung. Jadi macam mana nak jadi suami, nak jadi isteri, macam mana doanya nak dikabulkan oleh Allah. Malah kadang-kadang tu buat kat masjid pula lagi. Tapi markahnya satu. Tak pernah sembahyang, nak sembahyang syukur kat masjid selepas nikah. Sembahyang wajib ni tak buat. Sembahyang mutlak kerana nak bersyukur kepada Allah yang dibuat, yang dipertahankan. Majlis nikah tu nak dibuat di masjid, tapi amalannya tak menunjukkan orang masjid. Atau pemahaman yang salah. Sekarang ni saya tengok pula dalam orang hantar WhatsApp, cara sambutan persandingan pun dah mula berubah. Kalau dulu paling-paling pencak silat je, pengantin datang diberi kehormatan dengan pencak. Tapi sekarang bukan dengan pencak. Pengantin sekarang dah mula berjoget. Yang datang pun dah mula sama-sama berjoget. Pengiring-pengiring pun dah sama berjoget dengan gendang, kompang dah jadi bukan kompang lagi, dah jadi betul-betul permainan muzik. Ini kerana tak dipimpin oleh mak dan bapak. Saya perhatikan sekarang ni budak-budak yang nak berumah tangga tu, mereka lebih memutuskan majlis perkahwinan mereka tu dengan 2 orang saja daripada konsal mak dan bapak. Mak bapak tak tahu apa-apa. Sebab itu kita sebagai kadi ni jalankan nikah tu di tempat-tempat yang agak pelik-pelik. Kalau dulu kampung aja ataupun flat paling-paling atau bawah kolong. Sekarang tanya suami yang kita tak pernah dengar nama ini kat mana pergi terpaksa buka
GPS, kat mana tempat ni. Ya, bukan main susah, pelik-pelik. Bapak bila jumpa Kadi apa jawab, ini semua budak-budak punya Ustaz, kita tak tahu. Jadi kenapa kita lepas tangan? Patut kita mengambil berat. Kita nak beli rumah tangga, tanya dia sekarang kita nak buat kat mana, macam mana caranya. Kalau dia cadangkan sesuatu tempat yang pelik-pelik, kita boleh beri keterangan. Saya pernah nikahkan orang kat dalam hutan pun biasa, kat atas air pun biasa, atas padang pun biasa, dalam masjid pun biasa. Tapi yang luar biasa tu hutan lah, masuk ada monyet hutan kan. Jadi tempat-tempat yang tak ada barakahnya kerana nak dapatkan sineri, pemandangan yang cantik, menyusahkan orang nak datang pun kalau tak ada kereta susah nak pergi sana. Tapi mereka suka, sebab mak bapak dah tak boleh kontrol. Jadi kalau dah mak dan bapak tak boleh kontrol, apa maknanya kita sebagai mak dan bapak yang mendidik dan mengasuh dia sampai dewasa? Dan bila sampai mereka nak mendirikan rumah tangga, satu syariat yang suci, kita tak dapat menyediakan dengan sesuatu yang benar-benar boleh memberkati kehidupan mereka. Jadi kalau suami baca barakallahu lakuma wa alaikuma wa fi kulli khairin jama'a wa yakuna, tersangkut, tak sampai tembus ayat doa tu, kerana persiapannya tak begitu bersih atau kurang bersih. Semua Ustaz suami tak nampak lah sangkut-sangkut sana, tapi tersangkut. Saya tak tayyib, tak baik. Inilah tugas kita juga, kerana mereka tu bila diisytiharkan sebagai suami isteri, pengisytiharan tu biarlah semuanya dalam suasana yang betul-betul bersih, dalam suasana yang kita harapkan Allah akan betul-betul memberkati kedua pasangan dan menerima doa yang dibaca oleh qadi, dan menerima juga harapan yang diharapkan oleh si mak dan bapak kedua-dua pengantin. Jadi itulah yang sepatutnya jadi dalam banyak segi, dalam banyak perkara pun semuanya balik kepada agama lah. Begitu juga sekarang ni memanglah pejabat nikah tak begitu berat sangat untuk memaksa orang mengikut kursus. Kalau zaman saya itu kita paksa, sekarang ni digalakkan. Jadi ini juga peranan mak bapak. Oleh kerana pejabat nikah hanya kata digalakkan, kalau tak pergi pun pernikahan masih digalakkan. Tapi kita sebagai mak bapak mesti kita ingat, walaupun dalam amla, Akta Pentadbiran Hukum-Hukum Islam tidak mewajibkan pasangan suami isteri mengikuti kursus rumah tangga sebelum bernikah, kita mesti sedar bahawa mereka berdua ni nak masuk alam rumah tangga, alam pernikahan. Itu syariat atau projek itu projek Allah SWT. Nak masuk dalam tu mesti ada mengetahui peraturannya. Ibarat kita nak jalan jauh, kita mesti buat persiapan yang betul. Pertama, tengok dulu badan kita sesuai tak, kuat tak, mampu tak nak pergi jalan jauh-jauh ni. Yang kedua, tengok kocek kita pula cukup tak. Kalau setakat $10 nak pergi Kuala Lumpur sampai Melaka, dia suruh turun pula. Dan bila sampai sana pula Kuala Lumpur tu, kita nak duduk kat hotel, nak makan, nak sarapan, nak makan malam, ada duit tak? Jadi bila tak cukup, kita yang susah. Sampai negeri orang kita merempat, sampai negeri orang kita kelaparan, kehausan kerana kita tak buat persiapan. Begitulah juga dalam alam rumah tangga ni, kalau persiapan tak cukup. Sebab itu baru kahwin setahun aja dah mula ada masalah. Kadang-kadang baru kahwin sebulan dah ada masalah. Kadang-kadang baru kahwin 3 bulan dah ada masalah. Padahal dua-dua tu kalau orang kata tengok secara zahirnya macam pinang di belah dua. Yang suami handsome, laki-laki perempuan pun cantik. Tapi kenapa tak dapat kekal? Jadi menunjukkan bahawa kecantikan tu tak menjamin untuk dia dapat kekal dalam hidup rumah tangga. Sebab syaitan tu masih terus-menerus menggoda orang ni. Lebih-lebih lagi kalau mereka berdua ni serba berumah tangga pun tak mau mendirikan solat, atau mendirikan solatnya rongak-rongak, kadang buat, kadang tidak. Yang tak buatnya lebih banyak daripada buatnya. Jadi yang penting tak dilakukan. Jadi macam manalah dia nak dapat kurniaan dari Allah SWT untuk bahagia dalam hidup rumah tangga. Jadi bukan anak-anak saja main peranan, kita sebagai mak dan bapa pun mainkan peranan. Dalam membuat persiapan rumah tangga, kita mainkan peranan untuk membimbing mereka, menasihati mereka supaya melengkapkan diri dengan agama. Dan dalam membuat persiapan berumah tangga atau persandingan atau pernikahan pun, kita juga mesti masuk campur. Kita juga mesti ambil bahagian. Tak boleh lepaskan bulat-bulat kepada anak-anak kita. Sekarang lagi, kalau dulu, siapa yang biasa hidup dulu-dulu ya,
Kalau pengantin tu biasa dibawa oleh seorang tua yang dah biasa menjadi wakil, dia lah jadi wakil untuk berucap, untuk memberikan anu. Sekarang orang tua tu nampaknya macam tak ada main peranan lagi. Yang pergi siapa? Ada sekumpulan budak-budak muda. Dia pakai kadang baju putih, seluar hitam, pakai tie. Orang-orang inilah yang mengiring pengantin. Tak dari mana dapat pun tak tahu. Orang inilah yang mengacau kadi. Setengah jam belum kita datang, dia dah telefon. Saya tak tahu Ustaz Fahimi ya. Setengah jam belum datang. Saya kata dengan dia, janji pukul 10 kan. Nantilah pukul 10 saya datang. Awak dah keluar. Kita nak ingat dengan Ustaz. Semalam pengantin dah siapkan. Bukan pengantin yang telefon. Budak-budak inilah nak tunjukkan kepada orang pengantin yang diring bahawa kita buat kerja. Kita always call kadi. Dah sampai belum? Alert dia datang betul belum? Tapi menyusahkan kita buat kereta kena ganggu je. Kalau dah lambat sangat tu lain lah. Kalau dah setengah jam tak sampai tu lain cerita. Ini belum sampai masuk, setengah jam lagi, kadang-kadang 1 jam belum keluar rumah lagi pun dia dah telefon kan. Jadi kerana peranan ni tak dimainkan lagi oleh orang tua-tua, lantaran saya pun tak tahu lah ada kumpulan ke tidak. Sebagainya ni kadang-kadang ada kumpulan yang tertentu yang memang dia orang selalu approach pada pengantin lelaki, buat ini buat itu, bukan free, kena bayar, chargeable bukan free. Kalau dulu orang tua tu macam Pak Haji ni bawa pengantin, rumah pengantin, tak ada orang kasih dia duit. Kalau kasih pun bapa kasih $10, $15 sebagai sokati. Now charge, ada certain amount yang mesti dibayar. Inilah sekarang. Kerana kita sebagai orang tua dah melepaskan tangan, jadi perkara-perkara ini boleh berlaku. Jadi kita harap yang ada di sini sampaikan kepada yang tak ada di sini bahawa bila anak-anak berumah tangga, mainkanlah peranan bersama supaya anak kita tu bila nak berumah tangga, persiapan yang dibuat, majlis yang diadakan sesuai dengan kehendak Islam, supaya dengan demikian yang kita harapkan keberkahan kepada kehidupan anak-anak kita tu menjadi kenyataan dan diterima oleh Allah SWT. Itulah saja yang dapat saya nasihatkan. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz Salim Dasman, masya-Allah atas nasihat-nasihat yang sangat manfaat. Sebagai yang khulasah, Ustaz Salim Dasman beliau menekankan agar ibu bapa memberikan tarbiyah yang betul kepada anak-anak. Saya rasa ini daripada mesej yang penting yang ditekankan oleh beliau. Kepentingan yang ini bagi kita ibu bapa untuk kita memastikan anak-anak kita kenal kepada agama. Dan kalau kita dengar daripada ahli panel kita daripada tadi, Ustaz Suhaimi juga dengan Ustaz Salim Dasman, daripada masalah yang dihadapi oleh ramai daripada masyarakat Islam dalam masyarakat kita adalah mereka tidak mempelajari ilmu agama, yang ini tidak kenal kepada hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga Ustaz Salim boleh mengatakan masih ramai lagi yang tidak melakukan salat. Jadi ini bagi mereka-mereka, ramai daripada mereka-mereka yang nak melakukan pernikahan tetapi didapati tidak melaksanakan salat, tidak mengetahui tentang salat. Ini juga daripada perkara yang kita harus melihat kepadanya, dan cuba ini kita insya-Allah usahakan bagaimana kita dapat menasihatkan saudara-saudara kita yang di luar sana, kawan-kawan kita dan juga ahli beradik, ahli keluarga kita dan sebagainya, untuk mereka mendirikan salat, mempelajari ilmu agama. Dan beliau juga menekankan berkenaan dengan keberkahan ini, majlis kahwin ini penting bagi kita dan bagi mereka-mereka yang nak berkahwin untuk memilih tempat-tempat yang barakah. Maka Ustaz Salim ini melalui pengalaman beliau menceritakan bagaimana zaman sekarang ada sebahagian dari pasangan-pasangan mereka memilih tempat-tempat yang pelik, ada yang dalam hutan ataupun di tempat-tempat yang jauh dan sebagainya. Maka beliau menekankan perkara ini sebab doa, kita nak doa dikabulkan pada majlis-majlis pernikahan, maka daripada sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa, yakni kita berada pada tempat-tempat pada tempat-tempat yang barakah. Dan akhir sekali beliau membicarakan tentang kepentingan untuk kita jaga juga kewangan dan juga jangan membazir dalam majlis-majlis perkahwinan, dan kita mengelakkan daripada adanya perkara-perkara yang bercanggah dengan agama yang berlaku dalam majlis ini perkahwinan, seperti berjoget ataupun perkara-perkara yang mungkar yang lain yang berlaku dalam majlis-majlis perkahwinan. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan nasihat ini asatizah kita masya-Allah yang senior yang ada pengalaman dalam mengendalikan ataupun menjadi qadhi yakni di negara ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga yakni masyarakat kita
dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita melaksanakan segala perintah Allah, dapat kita meninggalkan segala larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan memberikan kepada kita kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan kita menjadi sebab hidayah bagi yang lain, dapat kita menasihatkan orang yang lain. InsyaAllah dengan barakat dari majlis ini, kita keluar daripada majlis, apa yang kita mendapatkan manfaat pada hari ini, kita cuba untuk kita kongsi kepada yang di luar sana nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala doa, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan akhir sekali kita ada permintaan untuk dibacakan doa daripada ahli panelis kita sebelum insyaAllah kita melakukan solat isya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na ma tadarrasna wa ma ta'allamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah para jemaah sekalian, selepas solat isyak kita akan ada jamuan seperti biasa. Jadi kita menjemput semua, insyaAllah. Terima kasih.